I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. Hello, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, aku buat video ni dalam pukul lebih kurang pagi lah, awal pagi. Aku tak tidur lagi, so sempat lagi aku nak buat ini yang sempat aku nak buat video. Okay, by the way, thank you pada korang dah subscribe channel aku. Terima kasih juga pada korang dah komen channel aku ni. Terima kasih banyak. Channel aku banyak pasal Fantasy Premier League. Siapa yang biasa dalam Fantasy Premier League, aku rasa tak ada masalah. Yang tak tahu tu, okay, boleh google dekat Fantasy Premier League. Okay, sebelum tu aku nak minta maaf dulu. Rumah aku masih lagi tak kemas, jadi aku tak sempat nak so far aku punya video cam okey dah. Okay, aku punya kamera dah okey, cuma aku tak sempat untuk membersihkan rumah aku ni, jadi aku ambil masa sedikit. Okay, sebelum aku nak mulakan prediction aku ni, aku bercerita dulu pasal point aku untuk game week ke 29. Okay, ini antara point dia. Okay, so far kalau kau tanya aku, point tak ada masalah. Cuma sekarang ni kedudukan aku jatuh dalam tangga 133, aku turun ke 134. Satu saja jatuh dia. Tapi kalau tanya aku, point tak ada masalah sebenarnya. 121, dan kalau ikutkan ramai juga kawan-kawan kita yang ada yang point cantik lebih daripada aku. Aku rasa aku kena kerja keras lagi untuk dapatkan point, untuk dapat kedudukan yang terbaik lah sebenarnya. Okay, daripada overall rank kita boleh nampak daripada 1 juta aku dah naik kepada 875. So far kalau tanya aku, ini kedudukan yang terbaik dalam musim ni aku. Okay, mungkin aku akan susun balik key player aku lagi-lagi untuk sampai game week ke 33 tak salah aku. 30 game week ke 31 game week 31. Sebab game week 31 kita ada blank game yang melibatkan beberapa tim. Okay, ini kita cerita dalam aku live, insyaAllah. Kalau tak ada pahala lagi ni, aku akan on macam biasa. Okay, point dah cerita. Sekarang ni kita bercerita pasal player prediction aku untuk game week ke 29. Okay, sebelum tu aku rasa bercerita pasal game. Terus terang aku cakap, game ni banyak dalam minggu game 29 ni, banyak double game. Perlawanan yang pada aku agak mengejutkan ada. Okay, bukan mengejutkan lah, game yang sepatutnya kita tengok, wajib aku tengok, antara Man City Liverpool. Pada aku kemenangan berpihak kepada Man City 4-1. Selain daripada itu, Brighton dengan Brentford, sepatutnya game tu aku predict yang mengatakan Brighton akan menang, tapi game seri 3 sama. Kemudian game antara Chelsea dengan Aston Villa, yang aku expect juga sebenarnya Chelsea akan menang, tapi berpihak kepada Aston Villa. Game tu pada aku ketara sangat sebenarnya. Agak teruk sebenarnya game Chelsea masa tu. Okay, kemudian game antara Newcastle dengan Man U, yang aku expect sebenarnya MU menang, tapi berpihak kepada Newcastle menang 2-0. Spurs seri dengan Everton 1-1, bermain dekat away, bermain dekat Everton punya tempat. Okay, kemudian game Chelsea dengan Liverpool seri 0-0. Man U menang dengan Brentford 1-0, dan Newcastle menang dengan West Ham 5-1. Itu game-game yang so far kalau tanya aku, game yang baik lah, game yang seronok nak tengok. Tapi ada juga beberapa news, beberapa berita yang agak tak berapa dan best. Antaranya tak silap aku lah, ada dua tim yang terminate manager, iaitu kalau ikutkan Graham Potter dipecat oleh Chelsea. Okay, dan Leicester, manager Leicester pun kena pecat juga. Jadi agak menarik sebenarnya, dan berita yang aku terima daripada Facebook mengatakan Frank Lampard ambil take over Chelsea punya team. So Lampard sekali lagi
bermain orang kata berada sekali lagi dekat Chelsea. Aku rasa agak seronok juga musim ni. Okay, itu bercerita pasal game yang ada. Minta maaf aku banyak tersasul. Okay, banyak ni mungkin disebabkan waktu pagi yang tak sempat aku nak buat. Ini waktu yang sesuai aku nak buat. Dan bercerita pasal prediction game week 29. Ini antara player yang rasa tak berapa nak menjadi. Antaranya adalah Bruno Fernandes. Okay, yang aku expect sebenarnya lebih daripada point sebenarnya. Okay, perlawanan ni kalau ikut sebelum game week 29 tu, kita tahu Rashford condition agak tak baik, tapi kedua-dua game tu Rashford main, so lebih kepada Rashford lah. Okay, tapi sepatutnya kalau kau tanya aku, lebih sebenarnya Bruno boleh buat, tapi inilah point yang ada untuk Bruno. Kemudian selain daripada tu ada 4 player yang aku rasa expect lebih sebenarnya point tu, lebih. Yang paling aku betul-betul agak kecewa sikit adalah Chilwell, iaitu perlawanan bertemu dengan Chelsea. Perlawanan bertemu dengan Aston Villa, sepatutnya aku expect Chelsea akan menang, tapi berbeza sebenarnya. Keputusan berpihak kepada Aston Villa. Dan satu lagi game Chelsea dan Liverpool seri 0-0, tapi adalah clean sheet kat situ, so dapatlah 9 poin kat sini untuk Chilwell. Kemudian untuk Solimash pun aku expect lebih daripada tu, tapi untuk perlawanan bertemu dengan Brentford, pada aku sepatutnya adalah satu kemenangan, ada satu poin yang cantik sebenarnya untuk situ, tapi tak menjadi. Okay, Jensen sekali lagi, Jensen dengan Isaac, pada aku walaupun bercerita pasal Isaac walaupun menang kedua-dua game untuk Newcastle, tapi satu jaringan saja yang dapat dilakukan oleh Isaac. Okay, ada satu gol saja, itu pun perlawanan bertemu dengan West Ham 5-1. Jensen padaku, nak kata ini sebagai main prediction aku tak lah, tapi aku lebih nampak Jensen daripada Tony. Okay, ini 5 player yang pada aku agak mengecewakan, sepatutnya lebih lah. Okay, dan satu player yang rasa agak menarik, okay, Mitoma, partner kepada Marsh. Pada aku lagi bagus Mitoma daripada Marsh lah sebenarnya dalam game tu. Ada satu jaringan daripada Mitoma dan ada satu assist daripada Mitoma. Tak selaku untuk Brentford ada satu jaringan, dan untuk Bournemouth ada satu assist dan 14 poin. Okay, kalau ikutkan aku letak Mitoma sebagai aku punya captain, so 28 poin untuk Mitoma. Dan aku menggunakan aku punya bench boost dalam game 29. Walaupun dalam tim aku ni, kalau ikutkan, aku letakkan aku punya keeper Sanchez first, and then Ward dalam bench kat sini. Kedua-dua player ni, kalau tanya aku, tak ada point diberi oleh kedua-dua player ni, Sanchez dengan Ward. Aku rasa aku kena buat next plan. Okay, kemudian satu lagi player yang tak bermain juga, iaitu Haaland. Okay, kata silap aku injured. Okay, jadi game tu lebih game bertemu Liverpool masa tu, aku rasa lebih kepada Alvarez agak menonjol. Okay, dalam game tu. Kemudian game play lain. Okay, play lain antaranya kalau ikutkan so far, kalau tanya aku, okay lah, Chilwell 9, White 8, Emerson 5, Trippier 14, Mitoma aku letak sebagai captain 28, Solimash 8, Rashford 12. Ni aku kata Rashford tak walaupun nampak condition agak tak baik, tapi bermain juga, poin yang agak pada aku agak cantik juga sebenarnya untuk Rashford.
Tone 11, Isaac 8, Jensen 7, Buendia 9, dan satu player yang rasa tak berapa nak cantik adalah Trotsky, iaitu player Everton. Ini antara player-player yang aku letak dalam game week 29. Dan kita masuk ke game week 30. Game week 30 pada aku ada game yang normal, biasa, tak ada apa-apa blank game, tak ada game yang double game. Sebab kalau ikut inilah yang di reschedule oleh balik FPL dalam musim ni. Okey, dan kita tahu dalam game week ke 31, 30, 31, 32 tak salah aku, game week 32 akan ada blank game antara tim yang tak terlibat, tak salah aku, Brighton, apa lagi ya, Man U, Man City, antara tim yang tak terlibat dalam game week ke 32 tu. Aku rasa korang dah boleh susun player balik sekali lagi, sebab kita nak elakkan daripada tim yang ada, player yang korang ada tu tak bermain, agak rugi. Okay, bercerita pasal game week 30, antara game-game yang aku rasa nak seronok nak tengok adalah, first, kalau tanya aku, adalah perlawanan antara Leicester dengan Bournemouth. Kedua-dua tim ni terlibat dalam zon penyigiran nombor 18 dan 19 tak silap aku, dan agak seronok nak tengok. Okey, agak seronok. Kemudian game seterusnya aku rasa Spurs dengan Brighton. Kedudukan Brighton dalam nombor 6, sebelum ni nombor 7, dan naik satu nak tengok selepas kemenangan 2 game tu. Aku rasa nice untuk kemenangan pula, 1 seri 1 menang untuk Brighton, naik 6 tangga. Tapi ada kurang daripada 2 game tak salah aku untuk Brighton, dan perlawanan bertemu dengan Spurs adalah kedudukan 6 dan 5, dan kedua-dua tim ni masih lagi mencari kedudukan yang terbaik sebenarnya dalam musim ni. Ini agak seronok juga sebenarnya. Kemudian perlawanan antara Liverpool dengan Arsenal lah, ramai juga yang menunggu. First, kalau kau tanya aku, cerita Arsenal masih lagi memegang tahta nombor 1 tu. Okey, masih kekalkan nombor 1. Aku rasa kalau diteruskan, kalau diteruskan tak ada masalah untuk Arsenal untuk menang musim ni. Untuk Liverpool pula, satu kemenangan, satu kekalahan dan satu seri yang menyebabkan Liverpool jatuh daripada, tak salah aku, nombor 6 turun jatuh nombor 8. Ini pun pada aku agak menarik. Dan kebanyakan tim-tim yang top, aku rasa banyak main away musim untuk game week ke-30 ni. Newcastle main dengan Brentford away, Brighton pun main dengan Spurs away, Chelsea, ini manager baru ni, Chelsea bertemu dengan Wolves away, Man City bertemu Southampton. Ini agak pada aku agak menarik juga sebenarnya, sebab kita tahu yang Haaland sebelum ni injured, dan aku nampak tadi dalam FPL sendiri, Haaland dalam condition agak bagus sebenarnya untuk bermain. Jadi kalau ikutkan, yes, kita ada choice untuk captain lah sini. Bercerita pasal prediction player minggu ni. First aku nak bercerita pasal Trippier. Perlawanan bertemu dengan Brentford, dan kalau ikutkan pada kedua-dua tim ni agak bagus musim ni, agak bagus. Perlawanan kedua-dua tim ni aku rasa lebih berpihak kepada Newcastle. Dengan kemenangan 3, seri 1 dan 1 kekalahan sebelum ni. Tapi ini adalah rekod yang agak lama juga sebenarnya. Dan perlawanan bertemu dengan West Ham 1-5 tu agak kemenangan yang agak besar sebelum ni. Kita tak bercerita pasal double game. Kalau bercerita pasal double game, aku rasa banyak benda kita boleh masuk. Tapi untuk point, minute play tu, aku rasa aku lebih suka nak letakkan point yang bermain dalam West Ham punya game. Sekejap, aku tak pasti. Yes, perlawanan bertemu dengan West Ham 2 poin saja untuk Trippier. Tapi kalau bercerita pasal kedua-dua game, double game yang ada ni, aku boleh katakan agak bagus sebenarnya untuk Trippier. Dari segi shoot on target tu, aku rasa korang tak boleh nampak sangat. Sebab banyak kita boleh nampak untuk Trippier dekat bahagian defense. Dan ada 3 kipas yang 3 pada aku agak tinggi juga. Agak sesuai.
dan boleh nampak yang main player kat sini adalah Trippier untuk bahagian defense. Satu player untuk defense. Kedua bercerita pasal Mitoma. Perlawanan bertemu dengan Spurs. Kalau kau tanya aku, ini adalah perlawanan yang agak menarik sebenarnya. Agak menarik. Mitoma dengan Marsh, dengan Brighton yang agak bagus musim ni. Aku rasa ini adalah satu tim yang aku rasa yang best untuk musim ni, selain daripada Brentford, selain daripada Aston Villa yang dah ujung-ujung ni baru menarik sebenarnya. Untuk bertemu dengan Bournemouth, ada kemenangan 2-0 dan minggu ni akan bertemu dengan Spurs. Dari segi perlawanan, kedua-dua tim ni aku rasa lebih berpihak kepada Spurs yang ada kemenangan 3 dan Brighton dengan Spurs pun ada kemenangan 2 saja. Dari segi home away, aku rasa lebih banyak berpihak kepada Spurs lah. Dari segi shoot on target, kita boleh nampak single game saja. Tapi single game untuk Mitoma ni 7 poin pada aku agak berbaloi juga sebenarnya. Antara Solimash Mitoma, aku rasa better aku lagi nak memilih Mitoma sebagai dalam tim aku. Ini adalah player yang kedua. Dan player ketiga sini adalah Mahrez. Yes. Kalau kau tanya aku, banyak sebenarnya untuk banyak player sebenarnya untuk Man City ni aku nak letakkan, tapi aku nak pilih satu je. Mungkin kalau kau tanya aku, selain daripada Mahrez, Haaland lah. Selain daripada Haaland, KDB lah aku rasa. Dan dari segi point untuk bertemu Liverpool, 5 point saja, ada 1 assist. Dari segi shoot dengan kipas tu pada aku agak menarik untuk Mahrez sebenarnya. Ada 4 shoot, ada 0 target, 0.34 expect goal, 6 kipas dia, tinggi sebenarnya, 6 kipas. Jadi aku rasa inilah satu player yang aku rasa nice juga untuk korang pilih. Minggu ni akan bertemu dengan Southampton. Dari segi perlawanan antara kedua-dua tim ni, aku rasa lebih berpihak kepada Man City. Cuma latest perlawanan sebelum ni bertemu dengan Southampton, lebih berpihak pada Southampton lah, kemenangan 2-0 tak salah aku. Dan aku rasa price pun tak ada berapa nak tinggi sangat. Cuma kita bab risau adalah game week ke 32 nanti, sebab akan ada blind game. Jadi korang kena atur betul-betul. Ini player ketiga. Player keempat kat sini adalah Rashford. Salah satu player yang aku expect dalam game week 29 tu tak bermain, tapi dalam condition yang tidak berapa nak best. Tapi setelah perlawanan bertemu dengan Newcastle, kekalahan 2-0 tu, ada kemenangan 1-0 oleh Man U. Dan 1-0 tu lah adalah jaringan daripada Rashford sendiri. Agak menarik selepas World Cup. Terus terang aku cakap, lepas World Cup agak menarik sebenarnya Rashford ni. Price yang pada aku tak berapa nak tinggi juga, 7.3. Tak salah aku 7.3. Betul tak? Tengok balik. Yes, 7.3. Dari segi shoot on target, kita boleh nampak dalam perlawanan bertemu Brentford, ada shoot, ada on target. Banding dengan bertemu Newcastle, agak tak berapa nak cantik. 4 kipas. Minggu ni bertemu Everton. Perlawanan yang boleh katakan rival jugalah antara dua tim ni. Setahu aku lah. Dari segi perlawanan antara kedua-dua tim ni, lebih banyak berpihak kepada Man U. 3-1 seri dan 1 kekalahan. Dari segi home away pula, memang betul terang aku cakap, boleh nampak kat situ lebih pada berpihak kepada Man U. Dan ini adalah satu player yang rasa agak best juga nak pegang 2 minggu ni. Tapi untuk game week ke-32 tu, korang kena berkira sikit kena susun betul-betul. Aku dah double benda ni. Game week ke-32 hati-hati sebab akan ada blank game. Jadi penyusunan korang dalam game week 30 ni dan 31 kena betul. Kalau tak ada masalah, mungkin dalam 11 player yang ada korang main, first korang confirm boleh bermain. Ini player yang keempat. Dan player kelima kat sini adalah Martinelli. Kenapa tak ada letak Liverpool punya player? Seperti yang sebelum ni aku cakap dalam video sebelum ni, agak tak confident aku dengan dua tim ni. Pertama adalah Liverpool dan kedua adalah Chelsea, yang betul-betul aku tak confident untuk nak letakkan
mungkinlah kalau tanya aku, mungkin salah satu tim lagi yang aku rasa boleh dibawa masuk untuk tidak percaya adalah Spurs. Aku lebih percaya pada Kane lagi kot berbanding dengan tim-tim mat yang lain. Okay, untuk Liverpool, aku lebih percaya Salah lagi kot berbanding dengan tim mat yang lain. Sebab Salah pun pada aku tak berapa nak cantik disebabkan partner yang ada pun tak berapa nak cantik juga. Okay, aku minta maaf pada fan Liverpool dulu. Okay, Gakpo dengan Nunes. Kedua-dua player ni kena diberi masa lagi. Okey, diberi masa. Aku harap tak mengambil masa yang agak panjang. Okey, untuk Liverpool comeback balik. Mungkin musim ni agak teruk, tapi musim depan aku harap lebih daripada tu. Okey, sebenarnya untuk Martinelli pula bertemu dengan Liverpool minggu ni, kalau ikut dari segi perlawanan kedua-dua tim ni lebih berpihak kepada Liverpool. Okey, dan dari segi perlawanan untuk akan datang aku rasa tak ada masalah. Selepas Liverpool bertemu dengan West Ham, Southampton, Man City. Okey, perlawanan bertemu dengan Leeds ada assist daripada Martinelli. Okey, bercerita pasal Arsenal punya player, siapa selain daripada Martinelli? Okey, selain Martinelli, aku rasa lebih aku nampak pada Trossard, okey, dan Odegaard. Okey, Saka ni pada aku agak kurang sikit, tapi bila menjadi point agak cantik sebenarnya untuk Saka ni. Tapi untuk kali ni aku letakkan Martinelli. Ada 4 shoot, ada 2 on target, 0.32 expect goal, 2 kipas dan 0.77 expect assist. Aku rasa agak nice juga untuk Martinelli musim ni, dan minggu ni pun pada aku agak menarik bertemu dengan Liverpool. Lawanan yang aku rasa ramai juga tunggu. Dan satu player lagi adalah player extra kat sini adalah Watkins. Salah satu player yang betul-betul menjadi dalam 2 game, double game sebelum ni. Aku rasa poin yang agak cantik untuk Watkins. Okay, harga yang tak berapa nak mahal sangat, bolehlah 7.5. Dari segi perlawanan bertemu Leicester, ada 3 shoot, 3 on target, kosong kipas pun, tapi ada gol 1. Nice juga, itulah shoot, itulah on target yang menyumbang gol kepada bertemu dengan Leicester. Okay, aku rasa dah cukup nice dah untuk kalau sekiranya ada yang memegang Watkins. Bertemu dengan NFO minggu ni, okay, dari segi perlawanan antara kedua-dua tim ni, aku rasa lebih berpihak kepada Aston Villa lagi berbanding dengan Forest. Okay, Nottingham Forest. Okay, dan perlawanan selepas ni pada aku agak menarik juga. Bertemu Newcastle boleh dikirakan agak susah, tapi aku harap lebih daripada tu. Okay, bercerita pasal player-player ni, aku rasa tak ada masalah sekiranya kalau contoh dalam tim kurang ada 2 player yang bermain sama game yang sama, tak ada masalah. Sekiranya kalau itu player yang boleh menyumbang kepada poin kepada korang punya tim, aku rasa tak ada masalah, korang ambil je. Okey, itu ke 6 player yang kita bercerita. Okey, bercerita pasal what the main topic on this week. Okey, aku bercerita pasal main topic this week, penyusunan player lah. Penyusunan player yang aku rasa kena diatur betul-betul. Lagi-lagi game yang akan blank game, lagi-lagi game yang akan ada double game akan datang. Dari segi tim korang, mungkin kalau tanya aku untuk sekejap ya, kita bercerita pasal game week ke-30 sedikit, dan game week yang ke-34 yang akan datang. Okey, kejap ya, mana dia? Okey, bercerita pasal game week 30 dulu. Okey, 30 dan 31 akan adalah normal game macam biasa, tak ada masalah. 30 dan 31. Untuk game week 32 akan ada blank game, iaitu tim yang terlibat adalah Brighton, Chelsea, Man City, Man U. Antara tim-tim yang aku rasa korang kena susun balik tim korang. Okey, sejauh mana boleh diguna pakai atau tak. Lagi-lagi yang aku boleh nampak kat sini, Mitoma antara player yang rasa tengah hot juga. Solimash pada aku yang tengah hot juga. Kedua-dua tim ni, kedua-dua player ni yang akan ada blank game dalam game 32. Untuk Chelsea pula, aku rasa tak nama Chelsea tak banyak yang nak memegang untuk player Chelsea. Mungkin kalau tanya aku, mungkin ada yang pegang Chilwell sajalah. Macam tim aku pegang Chilwell. Jadi kita kena berkira bab tu.
Untuk Man City pula, aku rasa ramai yang akan pegang Haaland. Okey, tapi adakah berbaloi nak mengeluarkan Haaland sebab harga yang ada pada Haaland sekarang pada aku agak tinggi. Okey, kita tengok pada last aku pegang Haaland. Okey, last aku pegang Haaland 11.8 untuk harga dia, dan untuk harga sekarang 20.2 perbezaan dia kat situ. Tapi 0.2 pun boleh jadi punca untuk korang tidak dapat Haaland sekiranya kalau korang lepaskan Haaland dalam game week 32. Itu kalau sekiranya lah. Selain daripada Haaland, Mahrez dengan KDB, pada aku tak ramai nak ambil. KDB tu mungkin ramai nak ambil. KDB pun dengan harga yang agak tinggi juga, iaitu 12.0 juga. Okey, jadi korang kena berkira bab tu. Okey, dan satu lagi tim yang rasa ramai juga, player yang ramai yang juga pegang, iaitu Rashford. Kalau ikutkan price yang aku ambil sebelum ni adalah 7.0, dan harga sekarang adalah 7.3. 0.3 pada aku agak jauh. Okey, 0.3, 0.2 tadi dah 0.5. Dah agak susah juga sebenarnya kalau kita nak ambil player ni balik. Jadi penyusunan player kurang. Okey, penyusunan player. Dalam tim aku sendiri pun, okey, aku ada Rashford, aku ada Haaland, aku ada Chilwell, aku ada Mitoma, Solimash. Okey, bercerita pasal player, aku rasa Rashford, okey, Haaland, Solimash, Mitoma, 4 player dah. Okey, Chilwell 5, aku ada Sanchez 6 kat sini. 6 player yang rasa aku kena susun balik. Mungkin untuk tidak mengeluarkan player, mungkin Haaland, Rashford dengan Mitoma yang aku tidak akan guna untuk transfer. Okey, jadi pilihan kurang mana, sejauh mana yang korang boleh buat. Dan satu lagi bercerita pasal main topik untuk minggu ni adalah kedudukan 18, 19 dan 20. Agak nampak ketara Southampton agak tersungkur musim ni, dan aku rasa agak lama juga Southampton berada dalam kedudukan yang ke-20 tu, agak lama. Jadi sejauh mana Southampton boleh bertahan untuk musim ni, kita kena tunggu. Leicester, Bournemouth. Okey, Leicester paling ketara pada aku, iaitu jatuh agak menjunam kat sini, kedudukan nombor 19. Bournemouth nak kata agak menjunam tak, sebab dia masih lagi berada dalam kedudukan yang zon penyingkiran. Aku rasa masalah juga pada Bournemouth. Nottingham Forest agak tersungkur juga. Okay, agak tersungkur dalam kedudukan yang aku rasa belas-belas. Ini sekarang dah nombor 17. Antara banyak-banyak tim yang ada ni, nombor 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 tu aku rasa agak susah sikit lah. Okey, iaitu Southampton. Yang lain-lain tu masih lagi boleh berjuang sejauh mana dia orang boleh menang dalam game-game yang akan datang. Ada balance lebih kurang 8 game lagi, 9 game lagi. Aku rasa masih lagi sempat nak dia orang nak susun balik. Okey, untuk kedudukan yang atas, Arsenal cukup 29 perlawanan, 72 poin. Man City kurang 1 poin kat sini, iaitu kalau sekiranya menang bertemu dengan Southampton minggu ni dan kalahnya Arsenal dengan Liverpool, 64-67, lebih kurang ada beza lagi 5 poin. Tapi macam-macam boleh jadi. Ada 8 game, 9 game ni macam-macam boleh jadi. Jadi tak adalah aku nak kata untuk Arsenal, sekali lagi aku minta maaf, bukan nak kata minta kalah ke tak, tapi aku nak game tu best je. Arsenal bertemu Liverpool tu, pada aku nak game best. Tak kisahlah siapa menang, tapi pada aku game yang agak best aku nak tengok je. Okey, kemudian kedudukan ketiga, keempat, kelima dan ketiga, empat, lima lah pada aku, yang masih lagi ada peluang untuk tim-tim lain macam Brighton pun aku rasa agak jauh, tapi mampu lagi rasa untuk berjuang untuk kedudukan ketiga, empat, lima ni. Sebab kalau ikut perlawanan yang ada,
Newcastle kurang 1 game, Man U kurang 1 game, Spurs cukup game 29, Brighton kurang 2 game. Aku rasa kalau benangnya Brighton dalam kedua-dua game ni 49 campur dengan 3 lagi lebih kurang 52, dah mampu sebenarnya untuk potong Spurs dalam kedudukan kelima. Yang ini aku rasa Brighton dalam proses berjuang agak kena berjuang betul-betul. Okey. Jadi guys, itu saja untuk minggu ni. Aku harap video ni agak dapat membantu korang. Okey, mungkin masih ada yang berkira-kira lagi, masih lagi confused apa nak buat untuk game week yang akan datang ni, lagi game week ke-30 yang akan ada blank game. Aku rasa hati-hati, korang dah boleh susun player yang mana korang boleh masuk. So guys, terima kasih pada, sekali lagi aku cakap terima kasih pada korang dah tengok video aku ni. Terima kasih juga pada korang dah subscribe channel aku ni. Dan terima kasih juga pada korang yang dah komen, dah sentiasa bagi pendapat pada dalam aku punya YouTube ni. Okay, terima kasih. InsyaAllah aku akan membetulkan apa yang aku silap dan salah. Okay, so kita jumpa dalam next video, next lah. Assalamualaikum. Bye.